Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul beramai-ramai sekali lagi di malam ini. Kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Lalu kita duduk seketika, insya-Allah kita mendengarkan perkongsian daripada saya sementara kita menantikan masuknya waktu isyak, solat isyak bersama nanti insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita, di mana pada hari ini insya-Allah kita akan melihat beberapa cara yang boleh kita gunakan beraktiviti, suasana yang boleh kita timbulkan. Hidupkan bersama anak-anak kita dan cucu-cucu kita insya-Allah. Di mana pada minggu-minggu lepas kita telah selesai membincangkan, bercerita tentang Nabi Zakaria alaihi salam, permintaannya, doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Zakaria ini sudah lanjut usianya, tetapi dia inginkan anak. Lalu Allah mengajarkan kepada kita melalui kisah tersebut bagaimana Nabi Zakaria adab dan tata caranya bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intipati daripada perbincangan kita adalah apa yang penting adalah kita memahami bahasa yang kita ucapkan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa yang digunakan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu, jangan segan untuk meluahkan perasaan kita, menyebut satu persatu kesalahan kita, menyebut satu persatu kelemahan diri kita, kekurangan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita tundukkan diri kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah, lagi mulia status kita, martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kita merendahkan diri di hadapan manusia. Belum tahu orang boleh menghargai kita. Lagi kita tunjukkan keaiban kita, lagi orang suka kadang-kadang, kan? Bukan kadang-kadang, selalunya lah. Lagi kita tunjukkan kekurangan kita di social media, lagi kita kongsikan kekurangan hidup kita. Tak semua orang yang akan bersimpati. Tak semua orang. Mungkin ada akan simpati, mungkin orang yang tersayang akan simpati dengan kita, kawan baik kita mungkin simpati dengan kita. Tetapi ada orang suka bergembira dengan kekurangan diri kita, dengan kesusahan kita. Ada orang suka. Kerana itulah manusia. Rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Tak semua orang gembira dengan kejayaan kita. Satu-satunya yang gembira dengan kejayaan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah ibu dan ayah kita. Maka berhati-hati dalam kita berkongsikan masalah kita. Maka tunduklah segala masalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan segalanya kepadanya seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam, meminta sesuatu yang begitu ajaib. Yang kalau kita fikirkan mustahil untuk orang yang sudah berusia 70 tahun untuk mendapat anak, tetapi ia sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan permintaannya. Jadi insya-Allah pada malam ini pula kita akan melihat bagaimana para nabi, para anbiya, para rasul juga beraktiviti bersama anak-anak mereka. Ia merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan berkeluarga untuk kita, bukan sekadar menyayangi anak-anak kita, tetapi bersama mereka. Luangkan masa yang penting, spending time, quality time together bersama mereka. Bukan sekadar anak-anak, tapi dengan cucu-cucu pun boleh juga. Biasanya atuk-atuk ni kalau dengan cucu-cucu selalu manjakan kan, beli keropok lah kan, beli aiskrim kan, macam saya tak tahu kan. Tapi kita boleh, memang baguslah, baiklah bermanja dengan cucu. Tapi kita jangan sekadar bermanja. Moga dalam suasana kita bersama mereka itu ada
pengajaran, ada elemen-elemen mengajar mendidik terhadap cucu-cucu kita insya-Allah. Dan kita akan kongsikan bersama pengalaman para anbiya bersama anak-anak mereka ini insya-Allah. Baik, bagi mereka yang ada buku, kita buka muka surat 176, para nabi beraktiviti bersama dengan anak-anak mereka. Baik, insya-Allah kita akan mulakan. Memelihara kesihatan tubuh badan sangat dituntut dalam Islam. Antara perkara yang menakjubkan tanpa kita sedari, Al-Quran memaparkan kisah orang yang lanjut usia tetapi melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita nak bercakap tentang kesihatan tubuh badan juga hari ini insya-Allah. Al-Quran banyak memaparkan cerita para nabi yang sudah lanjut usia tetapi melakukan sesuatu perkara yang ajaib. Yang kita ajaib tapi possible lah to do. Antaranya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang sudah berusia 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Tapi masih lagi boleh membina bahtera yang begitu besar. Nabi Zakaria alaihissalam 70 tahun mempunyai anak. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail bina bersama apa? Kaabah. Kemudian adanya isterinya Nabi Ibrahim, Sarah radhiyallahu anha. Sudah lanjut usia mungkin 90 tahun. Diberikan zuriat anak, mengandung 9 bulan ketika umur 90 tahun. Nak menyusukan anak di tengah padang pasir, hebat tak? Hebat. Benda yang mungkin mustahil di pandangan mata kita hari ini. Tetapi tidak mustahil mungkin jika kita menjaga kesihatan kita bersama. Kalau kita jaga kesihatan, kalau kita tengok orang dulu pun biasa je. Kan? Hidup sampai 100 tahun, banyak. 110, Masya Allah, Allah berikan keberkatan usia seperti haji-haji di depan kita insya Allah. Kesihatan, umur yang panjang. Mesti dapat datang ke masjid hari ini, Alhamdulillah. Betul tak? Slim river orang kata. Saya pun perut buncit je. Nasib baik ada meja ni. Kalau duduk tak ada meja nampak perut saya keluar. Kesihatan yang Allah berikan amat penting dan contoh tauladan begitu banyak dan Allah buktikan daripada kisah para anbiya. Bahkan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 58 tahun pun pergi perang. 58 tahun pergi perang. Saya 36 tahun, orang panggil main bola saya tak nak, penat. Main bola je pun kan. 58 tahun Nabi SAW masih pergi berperang. Kita bawa sebagai contoh ada seorang Rasul yang berumur 1000 tahun. Rambut beruban, lemah tubuhnya kerana bergelar orang tua. Tetapi baginda mampu membina bahtera bersama dengan rakan-rakannya yang beriman. Dan itulah dia Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran juga kita ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah lanjut usia. Membina Baitullahil Haram. Satu bongkah batu bata bersama anaknya yang baru berusia belasan tahun iaitu Ismail alaihissalam. Buat Kaabah. Bukan daripada kayu tapi daripada batu. Bina bersama. Dan Nabi Ibrahim ketika itu sudah lanjut usia mungkin 70 tahun. Bersama anaknya yang belasan tahun iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan kisah-kisah Al-Quran bukan sekadar memaparkan kisah Nabi dan kehebatan perjuangan mereka. Bahkan memberi gambaran kesihatan dan kecergasan tubuh Nabi-Nabi berkenaan walaupun sudah lanjut usia. Ada juga cerita seorang tokoh wanita yang menurut ulama tafsir usianya sudah 90 tahun. Kita boleh bayangkan sendiri bagaimana keadaan tubuh di usia tersebut. Betapa hebatnya isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah radhiyallahu anha, yang diumumkan oleh para malaikat bakal melahirkan anak. Mengandung di usia renta selama 9 bulan dan nanti terpaksa menyusu dan menguruskan pula anak kecil. Dan hal ini menunjukkan Sarah radhiyallahu anha bukan calang-calang wanita. Dirakamkan juga dalam Al-Quran, Sarah radhiyallahu anha yang lanjut usia ini masih boleh berbakti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau membantu suaminya menyediakan juadah kepada tetamu yang pada awalnya disangka manusia tetapi rupa-rupanya malaikat. Dan bagaimanakah Sarah radhiyallahu anha boleh kekalkan keadaan tubuh yang sihat. Pemakanan, aktiviti, exercise itu sangat penting. Sangat penting. Hari ini pemakanan kita tengoklah macam mana lah kan. Lagi-lagi macam orang macam saya, kadang-kadang jarang masak di rumah, makan Grab. Kita tahulah makanan kat luar ni memang tak berapa sihat lah kan. Tapi kita kena jagalah
Saya mengakui kekurangan diri saya, tapi kita bersama-samalah menjaga kesihatan. Dan ini sebahagian daripada agama kita. Dan inilah yang ditunjukkan oleh para Nabi, perjuangan dakwah bukan saja dakwah agama, tetapi menjaga kesihatan kita bersama insya-Allah. Terdapat juga satu peristiwa dalam surah Yusuf apabila diceritakan bagaimana anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam berhelah dengan ayah mereka. Kita ingat balik cerita Nabi Yaqub, anak-anaknya nakal 11 orang membuat hela, mengadu kepada ayahnya, katakan bahawa Nabi Yusuf dimakan serigala, ditinggalkan di dalam perigi kan. Jadi mereka dapat satu helah. Namun pun begitu, kita dapat lihat dari satu sudut tentang kreativiti 10 adik-beradik berkenaan sewaktu mereka mendustakan ayah mereka dengan berkata, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufu inda mata'ina fa akalahu adh-dhib. Sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf berhampiran dengan barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Jadi mereka berlumba-lumba bersama adik-beradik mereka. Satu aktiviti yang cukup sihat lah. Maksudnya benda yang mereka lakukan hari-hari, berlari-lari, jogging lah. Istilah kita hari ini berjogging, berlari-lari anak. Dan itu dilakukan oleh Nabi Yusuf dan juga adik-beradiknya. Kemudian kita lihat adik-beradik ini juga kreatif dalam melakukan satu hela lah, pendustaan. Dalam erti kata lain, berbohong lah. Jadi orang berbohong ni, orang nak menipu pun nak kena pandai juga kan. Sampaikan, nak kena jadikan satu cerita, buat satu hela, tipu daya. Orang jahat pandai tak? Pandai. Orang merompak ni pandai tak? Pandai. Dia merancang dahulu sebelum merompak. Dia bukan merompak kosong-kosong kan. Dia plan dulu bila nak merompak, pukul berapa nak merompak, dia pasang strategi. Pandai tak? Pandai. Itu juga yang telah berlaku di antara adik-beradik Nabi Yusuf. Pandai, bijak. Cuma bijaknya di salah tempat lah. Okay? Maka kita teliti semula bagaimana Nabi Yaqub menjadikan satu sunnah yang baginda wariskan kepada anak-anaknya sejak muda, iaitu ghadan, yang bermaksud awal pagi, merujuk kepada aktiviti ayah mereka beriadah pada waktu awal pagi. Kenapa mereka pergi berlari-lari bersama adik-beradiknya di waktu pagi? Kerana itulah yang diajarkan oleh Nabi Yaqub kepada anak-anaknya untuk keluar berlari-lari anak di waktu pagi. Cuma hari mereka melakukan helah tu Nabi Yaqub tak ada. Itu cerita dia, cerita di sebaliknya. Mereka memang biasa hari-hari pagi, seawal pagi keluar bersenam, berlari-lari. Cuma hari terjadinya kisah mereka meninggalkan Nabi Yusuf dalam perigi itu, Nabi Yaqub tak ada. Mungkin dia ada urusan sedikit lah. Mungkin pagi itu dia ada meeting ke dan sebagainya, maka Nabi Yaqub tidak ada bersama mereka. Dan inilah cara yang digunakan untuk memujuk ayah supaya percaya dengan tipu daya mereka. Okay? Kisah-kisah dalam Al-Quran mengisyaratkan kepada kita untuk bertungkus lumus, memelihara tubuh supaya kita tidak berpenyakit di hari tua kelak. Dan kita perlu didik anak-anak kita untuk serius dalam menjaga aspek kesihatan tubuh. Kita jagalah anak-anak kita, cucu-cucu kita pun sama. Jangan asyik nak belikan coklat saja. Kadang-kadang mak apa tu dah jaga, kita pergi bagi coklat pula kan. So kita kena hati-hatilah. Bukan tak boleh beli, boleh juga kadang-kadang makan, tapi jangan sampai kerap lah. Hari ini kalau kita tengok statistik, banyak kadang-kadang orang yang masih muda dah kena kencing manis kan. Dah kena kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Saya pun kadang-kadang pun takut juga. Saya pun hampir hari-hari juga suka minum air manis je. Kadang-kadang seram juga kan. Ramai juga dah berikan peringatan. Tapi insyaAllah perlahan-lahan lah. Perlahan-lahan insyaAllah. Baik. Jangan kita lupakan pula kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang mana di dalam Al-Quran merakamkan momen baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas berbelas tahun sakit. Nabi Ayub alaihissalam, Allah berikan ujian, dia sakit selama berbelas tahun. Okay? Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu baginda cara untuk menyembuh daripada sakit ini adalah dengan menghentakkan kaki ke atas satu tanah. Jadi Allah berikan penawarnya. Bagaimana cara nak menyembuh daripada penyakit tersebut? Allah perintahkan Nabi Ayub untuk hentakkan kakinya di tanah. Okay?
Dan apabila keluar air yang sejuk nanti, Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada Nabi Ayub untuk gunakan untuk mandi serta minum. Hasil daripada hentakan tersebut keluarnya air sejuk, dan air sejuk itu disuruh untuk minum dan dimandikan. Dan lebih menarik lagi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mencari telaga, tasik atau lopak air yang sememangnya sudah ada air. Nampak? Allah tak perintahkan Nabi Ayub untuk cari perigi air, tasik yang dah memang ada. Tak. Allah suruh Nabi Yakub gerakkan badan dia dan hentakkan kakinya. Atau mungkin tunggu sahaja hujan yang akan turun. Dan sebaliknya perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi yang sedang sakit adalah hentakan kaki. Dan sungguh ia satu pergerakan yang memerlukan tenaga, apatah lagi untuk orang yang dalam kesakitan. Walaupun dalam keadaan sakit, Allah perintahkan Nabi Ayub untuk hentakkan kaki, bergerak sedikit, supaya tidak berlanjutan sakitnya dan supaya keluar air daripada tanah. Apa agaknya didikan yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu sampaikan kepada kita sebagai pembaca kisah Nabi Ayub alaihissalam? Apa mesejnya? Kenapa Allah perintahkan Nabi Ayub untuk hentak kaki? Walau dalam apa juga keadaan, untuk mendapatkan kesihatan dan pulih daripada kesakitan, ia memerlukan kepada usaha keras. Itu yang Allah nak sampaikan kepada kita. Bila kita sakit, kita perlu mencari jalan penyelesaian, cari ubat, kena usaha, tak boleh nak berpasrah sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gerakkan tubuh kita sebagaimana hentakan kaki yang dilakukan oleh baginda. Allah nak tunjukkan kepada kita, Nabi yang sedang sakit tu pun Allah tak terus pulihkan dia, tapi Allah suruh dia bergerak. Allah suruh dia bergerak. Maka kita pun sama juga. Apabila kita sakit, maka menjadi satu kewajipan bagi kita untuk mencari penawarnya. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang aksiden, patah tangan dan sebagainya. Antara cara pemulihan, proses pemulihan, dia kena go through terapi kan. Dia kena exercise, bergerak kan. Orang yang stroke pun sama juga, stroke setengah badan, dia masih lagi kena gerakkan badan dia, betul tak? Supaya tak kaku. Dan benda ini Allah dah ajarkan ribuan tahun yang lalu kepada para Nabi. Nabi, insan yang begitu mulia, bila sakit minta Allah, Allah boleh mujarabkan. Tapi Allah masih lagi perintahkan Nabi untuk bergerak, berusaha untuk memperbaiki diri, untuk mencari jalan penyelesaian, ubat pada kesakitan yang Allah uji mereka. Okay? Persoalannya, apakah hikmah apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahawa tubuh mereka, sebelumnya, setiap hari Jumaat pula, itu satu contoh kisah Nabi Ayub. Setiap hari Jumaat pula kita membaca surah Al-Kahfi. Dan kita diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia telah menggerakkan tubuh pemuda Al-Kahfi yang ditidurkan sepanjang 300 tahun. Setiap hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi, dan kita tahu cerita pemuda Al-Kahfi kan, 7 pemuda yang melarikan diri ke dalam gua. Okay? Allah tidurkan mereka selama 300 tahun. Itu ceritanya. Walaupun mereka tidur selama 300 tahun, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah gerakkan badan mereka. Pusing ke kanan dan pusing ke kiri. Allah tak biarkan mereka tidur 300 tahun tanpa bergerak. Apa hikmahnya? Apa hikmah mereka Allah gerakkan mereka? Kita baca dekat sini. Apa hikmah apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahawa tubuh mereka tidak boleh dibiarkan statik sahaja, tetapi perlu bergerak ke kiri dan ke kanan? Mengapa Al-Quran menceritakan kisah pemuda yang dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang sangat saintifik? Dan apa pula kaitannya dengan pengaliran darah? Maka semua perkara ini membawa kita kepada satu kesimpulan, iaitu supaya menunaikan hak kepada tubuh dan jangan abaikan kesihatan kita bersama. Nampak? Orang yang Allah tidurkan selama 300 tahun pun Allah gerakkan badannya. Apatah kita yang tak tidur ni? Maka kita perlu bersenam, bergerak sedikitlah. Kalau tak bersenam pun paling kurang berjalan kaki contohnya kan. Berlari-lari anak, bergerak, berjalan kaki ke masjid pun cukup memadai. Bahkan solat kita juga merupakan satu bentuk senaman kan? Tanpa kita sedari. Maka sebab tu solat itu selain daripada satu ibadah,
cara penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bagi kita juga merupakan satu cara kita bersenam, stretching. Kita sujud, kita rukuk, kita berdiri, itu juga salah satu cara untuk kita bersenam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat Nabi SAW, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, pernah menceritakan dalam perang Khandaq. Dalam peperangan Khandaq, aku menyaksikan Nabi SAW memikul tanah-tanah, mencangkul tanah keras, dan baginda mengangkat dengan tangan sendiri tanah berkenaan sehingga bulu dada Nabi SAW tidak kelihatan kerana penuh dengan debu tanah. Kalau kita ingat balik cerita perang Khandaq ni, apa maksud perang Khandaq? Perang di Madinah yang mana orang Islam waktu tu dia buat satu longkang yang begitu besar. Khandaq ni satu parit. Khandaq ni maksudnya parit. Di sekeliling kota Madinah mereka buat parit besar. Mereka gali. Dan bukan saja sahabat Nabi yang menggali tanah tersebut, tetapi ikut serta juga Nabi SAW. Nabi bukan sekadar memerintahkan sahabat untuk menggali, tetapi Nabi juga turun padang dan Nabi gali bersama. Itulah dia Nabi SAW yang pada waktu itu sudah berumur 58 tahun. 58 tahun ji. Saya pasti haji-haji pun boleh insya-Allah kan. Saya rasa kalau kita ajak lomba lari, saya kalah kot. Saya kalah ni kan. Masya Allah, setiap hari wajah-wajah yang sama saya nampak hadir ke masjid. Saya datang pun hari Rabu je. Anda lebih banyak datang ke masjid daripada saya. Masya Allah, alhamdulillah, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah berikan kesihatan ini kepada kita dan moga Allah jadikan kesihatan ini dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Okay. Nabi usia 58 tahun ikut serta menggali parit ketika perang Khandaq. Sehingga sahabat Nabi mengatakan bahawa ketika dia angkat tanah tu sampai bulu dada dia pun tak nampak. Dalam masa yang sama, hadis ni nak menunjukkan Nabi dia ada bulu dada dia. Jadi siapa-siapa yang ada bulu dada jangan segan, jangan malu. Nabi pun ada bulu dada. Nampak gentleman sikit lah. Okay. Jadi bila Nabi angkat tanah tu sampai bulu dada dia tak nampak dah. Bertungkus lumus Nabi berusaha menggali parit tersebut. Namun baginda SAW masih mempunyai stamina yang kental serta tubuh yang sihat untuk melakukan kerja berat. Sedangkan kalau kita lihat logik zaman ini, pada umur 58 tahun, ramai yang sudah berundur perlahan-lahan, tetapi baginda SAW tidak begitu. Bahkan baginda Nabi SAW mengetuai perang tersebut. Nabi mengetuai perang tersebut. Seperti mana kata sahabat dalam situasi lain, mereka tidak pernah kenal sesiapa yang berjalan lebih pantas daripada Nabi SAW. Antara sifat Nabi, antara cara berjalan Nabi ni jalan pantas, laju. Sahabat kata dia tak pernah nampak orang yang lebih jalan laju daripada Nabi selain daripada Nabi. Nabi jalan dia laju. Kita jalan perlahan kan, kita tawaduk kan. Tak, Nabi kira dia punya jalan tu, dia punya dada ke depan. Dia nampak lagaknya sebagai seorang pahlawan. Walaupun umur dia dah 58 tahun. Kita tidak hairan kerana jika diperhatikan, Islam sendiri syarat dengan agenda riyadhah dan kesihatan tubuh. Misalnya, solat berjemaah di masjid. Apakah hikmahnya? Solat berjemaah merupakan ibadah yang bersifat serampang dua mata kerana ia juga satu bentuk riadah. Ayah dan anak sama-sama berjalan ke masjid ataupun dengan cucu, barangkali 50 meter atau boleh jadi 100 meter. Dan tujuan pertama berjalan kaki pastinya untuk menyihatkan tubuh. Dan tujuan yang kedua, sambil berjalan bolehlah kita berborak-borak, berbual dengan anak dan juga cucu kita. Tak kurang juga saya nampak ada yang berbasikal, Masya Allah. Berbasikal itu pun satu aktiviti yang baik, Insya Allah. Yang naik kereta pun Insya Allah baik juga. Tekan minyak banyak kan, Insya Allah. Steering wheel tu pun berat juga kan. Itu pun Insya Allah jadi satu senaman buat kita, Insya Allah. Baik, kita teruskan apa yang dituliskan. Kita terus baca apa yang dituliskan oleh penulis dalam bab yang seterusnya, insya-Allah. Baik, dimulakan dengan satu kata daripada Plato,
You can discover more about a person in an hour play than a year of conversation. Maksudnya, kita boleh mengenal seseorang menerusi permainan, percakapan kita daripada 1 jam kita bersamanya, daripada setahun perbualan kita dengan seseorang. Maksudnya bila kita beraktiviti dengan seseorang, melakukan tugas secara bersama dalam masa 1 jam, lebih senang untuk kita kenal daripada seseorang yang sekadar bercakap dengan seseorang selama setahun. Maka kita di sini perlu mengambil peluang ketika bermain untuk mengenal potensi anak. Bila kita bermain dengan anak kita, dengan cucu-cucu kita, kita cuba cari potensi dia. Apakah kelebihan dia? Dia suka apa dalam kehidupannya? Sebagai contoh, dia bawa dekat sini kisah kehidupan dia sendirilah. Anak sulung saya sangat suka menyertai apa saja aktiviti yang melibatkan kawan-kawan dan suka mengetuai kumpulan. Jadi dari situ saya nampak bakatnya sebagai seorang ketua. Mungkin ada cabaran untuk dia sesuaikan diri sebagai pengikut pada masa akan datang. Tetapi sekurang-kurangnya saya tahu di mana kekuatannya dan bagaimana untuk menangani kelemahannya. Anak kedua pula jenis tidak boleh mengalah. Manakala anak ketiga yang masih kecil tanpa disangka suka berjoging dengan ayahnya. 2 kali berjoging pusing taman perumahan pun dia masih gagah. Dan inilah antara bakat anak yang hanya disedari apabila melakukan aktiviti fizikal. Bakat yang ayahnya sendiri pun tidak perasan sepanjang PKP akibat terkurung di rumah. Jadi janganlah remehkan riadah yang kita lakukan bersama-sama dengan anak. Dan ia peluang untuk ayah meneropong karakter mereka. Apa natijahnya? Apa yang boleh kita ambil daripada kisah ini adalah kita jangan ambil ringan walaupun sekadar bermain dengan anak-anak dan cucu. Ada perkara yang boleh kita selitkan dalam permainan tersebut. Antaranya mengenal pasti potensinya. Kita tak boleh nak harapkan sekadar pastikan anak kita ni ataupun cucu kita ni pandai belajar sahaja. Kita mungkin hari ini disebabkan tekanan sosial, kita merasakan anak yang berjaya tu bila sekadar berjaya dalam pelajaran. Sedangkan mungkin dia ada potensi lain, bakat lain pada aktiviti-aktiviti yang lain kan. Mungkin ada yang pandai bersukan, mungkin ada yang pandai bercampur dengan orang. Tak semua orang pandai bercampur kan? Ada orang tak pandai bercampur, ada orang pendiam. Mungkin ada yang pandai bercakap, mungkin ada sifat kepimpinan. Maka kita kena lihat potensi anak-anak ini, cucu-cucu kita, dan kita cuba berikan motivasi kepada mereka, dan kita yang lebih dewasa ni mampu memimpin mereka ke arah yang lebih baik. Dalam masa yang sama juga, kan, apabila kita bersama mereka, kita cuba terapkan nilai-nilai keagamaan. Kan? Sebelum ini kita dah bincang panjang lebar, kenalkan mereka dengan Tuhan dan sebagainya. Kan? Apabila anak bertanyakan kepada kita ataupun cucu tanyakan soalan kepada kita, seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini, ia sebenarnya membuka ruang kepada kita untuk mengajarkan kepada mereka. Kita patut bimbang kalau anak dan cucu kita tak nak tanya soalan dengan kita. Takut. Dia takut nak tanya soalan, patut kita bimbang. Bila dia dah berani tanya soalan, anak 5 tahun ke 6 tahun, terutama yang masih kecil, kita cuba masukkan nilai-nilai keagamaan. Saya bawa contoh. Ya, baru-baru ni kan, bulan lepas kan Hungry Ghost. Ramai orang berbangsa Tionghoa yang semayang kan di persekitaran estet perumahan kita. Jadi baru-baru ni saya ambil anak saya daripada sekolah. Kebetulan baru-baru ni juga dia dekat madrasah. Dia ada belajar dekat madrasah hari Sabtu, seminggu sekali. Ustazah dia baru ajar tentang Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan pokok dan sebagainya. Jadi balik dia pun kongsikan dengan saya. Dia cakap, you know Abah, Allah create us. Allah create trees, Allah create mountains. Okey, Alhamdulillah. Jadi saya pun tambah sedikit. Saya cakap, you know Allah create us from what? Allah ciptakan kita daripada apa? Dia cakap, dia tak tahu. Saya cakap, Allah ciptakan kita daripada tanah. Ambil kesempatan dia dah tanya, dia dah kongsi kan. Saya cakap Allah ciptakan kita daripada tanah. Kemudian dalam masa yang sama pun dia sekarang tengah suka juga konsep syaitan hantu. Dia sekarang ada takut-takut juga. Dia cakap, and then syaitan, Allah create syaitan from tanah. Saya tak, Allah create syaitan from fire, daripada api.
Dia tanya saya, Allah create syaitan daripada apa? Allah ciptakan syaitan daripada apa? Saya cakap daripada api. Jadi satu hari, saya ambil dia daripada sekolah baru-baru ni 2 minggu lepas. Tengah jalan-jalan, dia nampak ada orang Cina tengah semayang. Dia tengah bakar-bakar. Jadi dia cakap dengan saya, apa? Look, the Chinese people, they pray to syaitan. Alamak, dah salah faham dah budak ni. Dia nampak orang Cina sembah api. Dia cakap, look apa? The Chinese people pray to syaitan. Aduh. Saya takut juga dia cakap kuat-kuatnya. Saya cakap, tak. Dia tak sembah api tu. Dia kata, dia ada dia punya Tuhan. Saya cakap dengan dia ada dia punya God lah. Tapi itu cara dia. Dia pray something and then they believe in the God lah. Dan saya ambil peluang. Untuk beritahu kepadanya, but we Muslim, we pray different, right? Kata, we pray differently. We solat, Abah. We sembahyang. Betul, correct. We sembahyang. We don't bring fire when we solat, right? We cannot bring fire to solat. We cannot bring fire to the mosque. Later, the mosque will burn down, dia kata. Pandai, Alhamdulillah. Macam itu. Kita jangan menutup pintu pertanyaan anak-anak kita. Walaupun kadang-kadang susah nak jawab kan. Ada sensitivity dekat situ kan. Tetapi kita ambil peluang untuk mendidik tentang keagamaan, tentang ketuhanan pada diri kita. Walaupun kadang-kadang benda tu mencabar. Walaupun kadang-kadang benda tu agak sensitif kan. Cakap pasal sembah setan, agama lain kan. Takut kan juga kalau orang dengar kan. You pray to setan lah, devil lah. Tapi kita ambil peluang untuk memperbetulkan. Dan raikan soalan yang ditanya oleh anak-anak kita. Supaya dia tak segan dengan kita. Supaya dia terus bertanya dengan kita, dengan atuk mereka, dengan ayah mereka. Dan kita perlu berani menjawab dan berikan jawapan yang sesuai dengan kefahaman mereka. Dan itu penting. Pentingnya kita bersama anak-anak. Bukan sekadar bersama dan bermain. Tapi mengambil peluang untuk mengajukan beberapa soalan. Dan peluang untuk mereka bertanyakan soalan kepada kita, insya-Allah. Okay? Baik, tentang soalan ni pun telah dibincangkan dalam kitab ini. Kita lihat pada muka surat 183. Setiap kali ada peluang selepas solat asar, penulis berkongsikan, saya akan bawa keluar anak menaiki motosikal. Atau jika ada kesempatan berbasikal bersama, semasa di atas motosikal, saya dan anak ambil kesempatan untuk bertanyakan pelbagai jenis soalan. Bukan sekadar soalan di mana kedai itu dan ini, tetapi soalan yang menunjukkan fungsi akal seperti, ayah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan angin? Kebetulan dia bertanya soalan itu kerana terdengar saya berceramah dengan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan baginda menundukkan angin dan tidak disangka dari kejauhan dia mendengar ayahnya berceramah dan belajar secara tidak langsung. Maka sebab itu kita kena berhati-hati dengan percakapan kita di hadapan anak-anak kita. Moga yang kita cakap tu baik-baik sahaja. Moga kita cakap tu baik-baik sahaja supaya soalan daripada yang ditanya tu pun daripada percakapan kita. Daripada percakapan kita. Macam anak saya jugalah, kita pun kadang-kadang tak bolehlah nak kawal anak kita kan. Kita dah hantar ke sekolah, bercampur dengan kawan-kawan. Kadang-kadang mestilah kawan-kawan pun tak semualah anak mak ayah mereka ustazah kan. So ada yang mungkin ada yang adik-beradik yang dah lebih besar. So kebetulan kemarin saya terdengar anak saya bila dia bermain dengan sepupunya, anak saya masih 5 tahun, masih kecil, dia cakap what the hell. Saya terkejut juga, dia cakap what the hell. Macam bila masa dia baca what the hell ni, saya fikir balik, saya tak pernah pula cakap what the hell kat rumah kan. TV pun saya tengok, saya ingat kartun-kartun pun saya tapis juga. Kemudian isteri saya cakap mungkin dia belajar dengan kawan-kawan dia lah dekat sekolah. Dan kawan-kawan dia mungkin belajar daripada bukan mak ayah dia, mungkin daripada abang-abang dia yang lebih besar kan. Budak-budak remaja ni biasalah kadang-kadang mulut mereka kan tengah meningkat dewasa. Jadi mungkin dia belajar daripada situ. Jadi beberapa perkara kadang-kadang kita susah nak kawal. Tetapi jika ia terjadi di depan mata kita, kita perlu memperbetulkan, menegurnya secara baik. Dan insya-Allah mereka akan terima seandainya sudah ada perbualan daripada peringkat awal lagi, insya-Allah. Okay. Jadi mencabar juga untuk Ustaz Syahri Rahman apabila ditanya tentang soalan tersebut. Kalau angin tak ada anakku, maka setempat sahajalah hujan ini singgah.
Penduduk di tepi pantai sajalah yang akan merasa dan kita yang di lembah Kelang ini mungkin tak ada peluang berhujan. Maka peranan anginlah yang membantu untuk kita menerima hujan dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kita kebaikan melalui angin. Jangan segan-seganlah nak cakap dengan anak kita, cucu kita tentang keagamaan. Jangan segan untuk jadi macam ustaz. Kita memang perlu. Jangan segan. Anda semua insya-Allah layak jadi ustaz. Bercakap agama dengan anak-anak kita. Ya mudah-mudah saja. Jangan segan-segan. Cakap dengan mereka, berikan peringatan kepada mereka. Itulah contoh soalan-soalan yang mungkin keluar daripada mulut anak yang perlu kita terima dengan rasa seronok. Jadi bila anak-anak tanyakan, cucu kita tanyakan soalan ini, kita patut rasa bahagia, gembira. Maksudnya cucu kita, anak kita percayakan kita. Sebab tu dia berani tanyakan soalan ini. Dan saya pasti anda sudah mempunyai anak, anda pernah melihat anak-anak anda membesar, menjadi remaja, dewasa, kemudian berkahwin. Waktu kecil-kecil, becok kemudian dah besar, remaja, dia akan diam dengan haluan mereka sendiri. Maka peluang yang ada bersama cucu-cucu tu kita jangan lepaskanlah. Jangan sekadar manjakan mereka, tapi ada interaksi dengan mereka dan cuba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan. Jangan cakap, no, you keep quiet lah. I don't know lah. You ask your dad lah. Jangan. You ask your teacher lah. I don't know lah. Kita cuba usahakan memberikan jawapan supaya mereka faham dan mereka senang dengan kita. Okay? Kita harus khawatir, kita harus bimbang jika anak dibawa ke tasik tetapi dia tidak bertanya tentang air. Kita bawa ke taman untuk beriadah, anak tidak bertanya tentang pokok, burung yang terbang, awan yang bergerak, hujan yang turun atau pelangi yang muncul. Kan cucu-cucu suka tanya kan, Atuk, look, the tree, why the tree so tall? Kadang kita pun tak tahu jawab kenapa why the tree so tall kan. Paling mudah cakap, Allah make it tall lah. At least kita tahu ada nama Allah kat situ kan. Look Atuk, why the bird so big? Bird is a different type. Some bird Allah create big, some bird Allah create small. Kan? Mudah tak? Mudah. Walaupun kadang kita tak perlu nak saintifik sangat pun. Ini burung apa ni? Apa nama burung ni? Tak payah saintifik. Kita cuma masukkan nilai keagamaan. See, Allah create bird to fly, can fly. Kan? But us, we cannot fly. So kita nampak ada perbezaan kan? Perbezaan antara burung dengan manusia. But Allah give us the brain. We can think. Kan? We can do whatever we want. But birds, they cannot think. They can only fly. Budak-budak dengar, suka tak? Suka. Kan? Macam itu cara kita berinteraksi dengan anak-anak dan cucu kita. Kita galakkan mereka bertanya soalan. Okay? Maka kita perlu rasa bersalah kalau anak-anak kita tidak bertanya. Kita patut rasa bimbang kalau anak-anak kita jarang bertanyakan soalan kepada kita, insya-Allah. Baik, last kali insya-Allah sebelum kita tutup. Mendedahkan dengan ilmu anatomi. Riadah adalah waktu yang terbaik. Riadah ini tak bermaksud sekadar exercise lah. Bila kita bawa anak-anak kita, cucu kita pergi berkelah ke berjalan pun dikatakan sebagai riadah. Riadah adalah waktu yang terbaik untuk mendedahkan kepada anak kita apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala lakukan ke atas tubuh. Apa berlaku selepas jogging? Kenapa kita perlu bernafas dengan sangat kerap semasa sedang berlari? Apa sedang berlaku kepada arteri pulmonary? Ini saya pun tak faham apa. Apa sedang berlaku kepada jantung? Apa pula berlaku kepada tulang dan otot apabila seseorang berlari? Ayah perlu rajin merujuk daripada mereka yang pakar supaya boleh berkongsi dengan anak-anak perihal tindak balas tubuh di sebalik riadah yang dilakukan. Pada waktu ini juga kita boleh dedahkan kepada anak-anak mudarat kepada tubuh dalam jangka masa yang panjang. Jika riadah disulam dengan sesuatu tabiat buruk, misalnya pengambilan air manis yang keterlaluan, terangkan pada anak kebaikan meminum air kosong dan memakan makanan sunnah. Berikan penjelasan tentang makanan yang boleh memberikan tenaga dan makanan yang boleh membahayakan tubuh badan mereka. Contoh, budak-budak suka makan candy kan? Kita jelaskan kepada mereka, gula ni tak bagus untuk badan kan? It's not healthy. Bilangkan kepada mereka apa yang lebih baik. Mungkin minum air jus, air putih, terangkan kepada mereka. Didiklah anak kita dengan persoalan-persoalan seperti kenapa alam ini hijau? Apa perlunya mengekalkan kelestarian alam? Apa pentingnya mengekalkan oksigen yang dibekalkan oleh flora?
apa pentingnya mengekalkan ekosistem ini, dan kita didik anak supaya dia juga berasa bersalah apabila terlihat plastik pembungkus makanan atau penyedut minuman yang bersepah di atas rumput-rumput. Bila nampak orang buang sampah sembarangan kan, kita didikkan kepada mereka, ini this is not good for the earth. Kita kena buang dalam tong sampah. Kita beritahu kepada mereka Allah sayangkan orang yang bersih. Allah sayang orang yang menjaga alam sekitar. Bila kita sebut tentang Allah ni, kita jangan cakap Allah marah, Allah masukkan neraka, jangan. Allah azab, jangan. Itu nanti dulu. Dengan anak-anak, nama Allah ni kita kena kaitkan dengan kasih sayang Allah. Allah suka orang yang good boy. Allah suka orang yang good girl. Dia suka, betul. Kita biasalah orang tua, kita tak akan nampak benda ni kan. Kita rasa macam benda tu biasa. Budak-budak ni kan dia takut, dia senang takut dan senang disayangi. Jadi bila kita sebut nama Allah, walaupun dia tak boleh nak faham sepenuhnya Allah tu siapa kan, cukup sekadar yang menciptakan dia, bila kita cakap if you do good, Allah sayang, dia akan suka. Jadi kan itu satu motivasi buat mereka. Dan ulang setiap kali bila dia buat baik, dengan sendirinya dia akan cakap, you know Abah, tadi I solat, Allah sayang I kan? Allah sayang I. Allah sayang you. Saya bagi satu contoh. Saya tak adalah didik anak saya hari-hari mengaji, tak. Saya tak ada mengaji pun. 5 tahun saya tak ajar mengaji pun. Belum mengajar ngaji lagi lah. Ajar pun suka-suka saja. Baru-baru ni dia jatuh. Dia jatuh, kawan dia tolak dia, dia jatuh. Tadi ada luka sikit lah. Kemudian tiba-tiba balik tu saya mandikan dia. Saya mandikan ni, tiba-tiba dia cakap dengan saya, you know Abah, biasalah budak sekarang semua cakap orang putih je kan je. You know Abah, Allah protect me, you know. Tiba-tiba dia cakap macam itu, Allah protect me. Mungkin dia takut saya marah dia lah. Dia gunakan nama Allah. Dia takut saya marah. Dia cakap, you know Abah, Allah protect me. Saya cakap, ya Allah protect you. If Allah don't protect you, then your pain, kesakitan you akan lebih teruk. It's going to be very worse. Kata. Kalau Allah tak jaga you kan, kalau Allah tak protect you, mungkin you patah tangan, saya cakap. Mungkin you patah kaki. Tapi because Allah jaga you, you cuba dia luka sikit je. Tiba-tiba dia pun cakap, you know, Allah also protect you, Abah. Saya macam nak nangis je. Dia cakap, Allah pun protect you. Because saya cakap apa? Pasal Allah protect you because you are a good boy kan. Saya cakap dengan dia, Allah also protect you, Abah. Because you are very nice. Saya rasa macam nak nangis je. Memang macam nak nangis. Tapi itulah kesan yang kalau kita cakap dengan anak kita dan cucu-cucu kita. Walaupun kadang-kadang kita tak rasa pun benda tu. Tapi mereka ingat, budak-budak ni dia sedang absorb. Maka raikanlah peluang kita bersama anak dan cucu-cucu kita, kita jangan lepaskan peluang ni mendidik mereka. Masukkan nilai-nilai keagamaan yang mudah bagi mereka faham. Supaya insya-Allah inilah amal jariah kita. Inilah ilmu bermanfaat yang kita berikan kepada anak dan cucu kita, dan moga mereka amalkan dan moga ingat sampai mati. Dan selagi mana mereka ingat perkara ini sampai ke hari tua, dia ingat yang cucu, atuk dia, ayah dia, nenek dia yang bagi tahu yang Allah ciptakan aku, Allah sayangkan aku. Nilai ini yang dia bawa sampai ke hari tua, setiap kali dia ingat, kita dapat pahala. Kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Nabi sebutkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Bukan sekadar ustaz menyampaikan, tetapi anda juga boleh mendidik anak dan ahli keluarga anda supaya ilmu yang anda sampaikan itu mereka amalkan, dan anda akan mendapat pahala yang berterusan selagi mana mereka beriman kepada Allah sampai ke hari kiamat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah sampai di sini sahaja. Dah nak masuk waktu isyak, insya-Allah kita doakan moga hubungan kita bersama ahli keluarga kita, bersama anak-anak kita, bersama cucu-cucu kita sentiasa rapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah berikan kita peluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah terus mendekati kita, dan moga Allah berikan kita peluang untuk mendidik ahli keluarga kita, menyayangi ahli keluarga kita, dan semata-mata untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.